Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang julat antara kuartil, CCM piawai, variance kan, variance dan CCM piawai. Tapi hari ni kita nak tengok lagi macam mana kalau nilai-nilai tersebut, data-data tersebut kita tambahkan dengan data-data yang baru. Apa akan jadi pada nilai-nilai tertentu? Julat dia macam mana, julat antara kuartil dia macam mana, CCM piawai dia macam mana, adakah dia berbeza juga nilai dia. Okey, itu secara gambaran kasar lah. Okey, yang ini cikgu ambil di buku modul muka surat 127. Kalau kita boleh bacakan, kita baca dulu. Julat merupakan sukatan serakan yang paling mudah dihitung. Okey, julat ni nak tahu julat yang nilai yang besar tolak dengan nilai yang kecil kan. Memang mudah lah untuk kita kira. Tetapi julat ni dia tidak akan memberi suatu gambaran yang baik tentang cara data tu ditabur. Okey, kalau dari segi julat tu kita nak tengok data taburan tu macam mana bentuk dia, bagus, yang mana lagi satu bagus data taburan dia tu, kita tak boleh tengok kepada julat tak mempengaruhi. Tapi biasanya kalau contoh ada grup A dan grup B. Grup A markah dia memberi markah, kata grup A ada 5 orang kan, markah dia beri markah matematik. Contoh grup B pun golongan yang sederhana. Katakan grup A ni golongan pandai, ada 5 orang. Grup B ni pun ada 5 orang. Okey, tapi markah dia sederhana. Jadi kita nak tengok mana satu grup yang paling bagus markahnya. Kita lebih tengok kepada CCM piawai. Kita kena tengok kalau CCM piawai kan, dia kalau kita plotkan graf dia kan memanjang macam tu. Sekejap, apa nama okey, dia kan ada 2 graf kan, graf daun yang kita dah belajar, graf daun dengan graf plot titik. Plot titik. Okey, plot titik. Jadi daripada sini kita nampak macam contoh tu, daripada plot titik tu nanti dia menceritakan tentang CCM piawai. Okey, sebenarnya nak tahu data yang mana A ke B yang bagus, kita tengok kepada nilai CCM piawai. Kalau dari segi julat tu dia tidak mempengaruhi lah. Dia tak dapat memberikan gambaran yang mana baik untuk data kita, taburan data kita tu tadi. Okey. Seterusnya cikgu bacakan julat antara kuartil pula adalah sukatan serakan yang lebih sesuai. Julat antara kuartil lebih sesuai daripada julat. Kalau untuk kita nak menentukan taburan mana yang lebih bagus lah. Okey, julat antara kuartil lebih better daripada julat. Okey, untuk menunjukkan taburan data bagi kes wujudnya pencailan atau nilai ekstrim. Okey, nanti kita tengok lebih detail. Okey, CCM piawai pula digunakan untuk membandingkan dua data. Macam cikgu katalah, tadi ada data A dan data B. Kalau CCM piawai tu kecil, ni nota penting ni. Kot awak nak boleh salin ke dalam buku nota. Kalau CCM piawai tu kecil, menunjukkan data terserak berhampiran dengan mean. Maksudnya nilai CCM piawai yang lebih kecil dia lagi bagus lah. Okey, sebab markah dia lebih kurang sama je. Secara purata, secara meannya lebih kurang sama je markah grup A katakan kan. Okey, katakan markah grup B ni besar, CCM piawai dia. CCM piawai dia besar menunjukkan serakan dia jauh daripada mean. Kalau kita ikut purata dia, yang ini kalau grup A ni katakan markah dia 80, ada yang dapat 79, ada yang dapat 78, 83. Kita nampak kalau kita kira purata dia lebih kurang sama je kan. Kalau kita kira CCM piawai yang kita dah kira sebelum ni guna formula, kita akan dapat nilai CCM piawai dia lebih kecil, menunjukkan data dia lebih bagus lah. Kalau kumpulan B, katakan kumpulan sederhana dapat 60, lepas tu ada 69, ada 52. Kita nampak dia agak jauh daripada hitungan nilai puratanya. Jadi CCM piawai kalau kita kira, dia akan tersisih secara jauh lah daripada nilai purata, menunjukkan nilai dia tak bagus lah. Dari segi taburan dia tidak bagus. Okey, tengok contoh. Ni nota penting lah. Piawai besar, apa efek dia, yang kecil apa efek dia. Selesaikan masalah berikut.
Dekat sini dia menunjukkan data markah peperiksaan akhir tahun bagi 2 buah kelas. Okey, kelas 4 cerdik dan 4 cerdas. Kelas cerdik ni purata dia dapat 65.5. Oh, ini pun purata dia 65.5. Tapi sisian piawai dia yang ini lagi besar, standard deviation atau sisian piawai dia lagi besar. Yang ini sisian piawai dia 1.95. Mungkin sisian piawai dia gunakan formula yang sebelum ni lah, yang ada 2 formula tu kita dah belajar tu. Okey, berdasarkan 2 data tersebut, 2 data kelas tu, yang mana markah dia lebih konsisten? Lebih konsisten data markahnya, berikan sebabnya. Okey, kita lihat daripada sisian piawai. Kalau sisian piawai dia lebih kecil, nilai dia adalah lagi bagus, menunjukkan markah dia lebih konsisten. Okey, markah dia tak jauh lah beza dia. Jadi jawapan dia adalah 4 cerdas. Boleh catatkan di ruangan buku modul muka surat 127 tu. Kelas 4 cerdas, dia lebih konsisten data markahnya kerana mempunyai nilai sisian piawai yang lebih kecil. Nilai sisian piawai dia lebih kecil menunjukkan data dia tidak terserak lebih jauh. Maksudnya data dia lebih konsisten lah. Okey, sama je nilai markah dia. Okey, sebab nilai sisian piawai dia lebih kecil berbanding 4 cerdik. Boleh catatkan lah. Kelas 4 cerdas mempunyai markah yang lebih konsisten data markahnya kerana mempunyai nilai sisian piawai lebih kecil berbanding 4 cerdik. Okey, tu latihan muka surat 127. Next. Okey, seterusnya latihan muka surat. Muka surat berapa ni? 128. Okey, tadi 127, ni 128. Kita masih lagi ada 2 data dan kita nak lihat apakah perbezaan dari segi julat, dari segi julat antara kuartil dan sisian piawai. Berikut adalah data masa. Ini adalah data tadi markah, yang ini adalah masa untuk menggunakan internet bagi 2 buah sekolah. Dalam masa sebulan dia ada sekolah A dan sekolah B. Ini dari segi data penggunaan internet lah, masa penggunaan internet. Kalau tengok yang A, julat dia nilai yang besar tolak nilai kecil 16. Ini pun sama 16. Julat antara kuartil dia 9, ini 6. Ingat lagi julat antara kuartil 3 tolakkan dengan kuartil pertama. Macam mana nak dapatkan kuartil 3? Kan kita susun dulu data-data nombor tu ikut turutan. Dan kemudian kita tengok yang mana tengah-tengah. Itulah kuartil 2. Yang tengah tu adalah median kuartil 2. Dan daripada situ kita bahagi lagi tengah, kita dapat kuartil 1. Okey, dan kita bahagi lagi tengah, kita dapat kuartil 3. Ni dia banyak kita dah belajar kan sebelum ni. Dan kuartil 3 tu, nilai kuartil 3 ni tolakkan dengan kuartil pertama. Kita main cari tengah-tengah kan. Cari tengah dia, kemudian daripada situ cari tengah lagi, kemudian cari tengah lagi. Itulah julat antara kuartil. Kalau julat, nilai besar tolak dengan nilai kecil. Sisian piawai, ingatlah dah ada formula dia tu. Kita cari dulu variance, kemudian daripada situ kita square rootkan nilai variance tu. Okey, ni nak recall balik lah apa yang kita dah belajar. Tapi kat sini kita tak guna pun formula, tapi dia dah bagi data dah siap-siap. Cuma dia soalan yang pada hari ni dia nak bandingkan dengan data-data yang tersebut, apakah keistimewaan, apakah cara kita nak analisis data tu. Okey, berdasarkan kedua-dua data tersebut, sekolah A dan sekolah B berikan masa maksimum dan masa minimum penggunaan internet. Maksudnya maksimum tu ialah nilai yang paling besar dan minimum tu adalah nilai yang paling kecil. Jadi nilai yang paling besar macam mana kita nak tahu? Kita tengok daripada julat, sebab julat memberi cara untuk mendapatkan julat adalah nilai yang paling besar tolakkan dengan nilai yang paling kecil. Jadi maksimum tu besar adalah 18, nilai yang paling kecil adalah 2. Sama je sekolah A dan sekolah B. Jadi jawapan dia awak boleh tulis 18, ini 18 jam lah. Okey. Ini secara logik ni tentang dalam kiraan jam lah. Okey. 18 jam maksimum dan 2 jam adalah minimum.
Okey, secara logik ni takkanlah 18 minit ni 2 minit kan. Masa internet, penggunaan internet dalam masa sebulan mestilah dalam kiraan jam. Okey, sebulan takkanlah minit pula kan. 18 jam maksimum, 2 jam minimum. Okey, sama je. Okey, A ni nanti awak tuliskanlah jawapan dia. Okey, nombor 2, berikan penerangan mengenai julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil tadi cikgu dah tunjuk kan. Dia seolah-olah nak dapatkan Q2 medium tu kena bahagi tengah-tengah. Nak dapatkan Q1 dan Q3 pun kena bahagi tengah-tengah. Jadi cara kita nak olahkan julat antara kuartil tu 50%, kita dah tahu julat dia 9, yang ni 6. 9 jam dan 6 jam. Jadi kita buat 50% data masa penggunaan internet di sekolah A ialah 9 jam. Kenapa 50%? Sebab julat antara kuartil ni dia banyak proses, dia bahagi dua kan. Medium bahagi 2, lepas tu bahagi lagi. Nak dapatkan yang tengah-tengah tu Q1, nak dapatkan tengah-tengah terbagi lagi untuk dapatkan Q2. Jadi awak boleh tulis 50%. Itu data dia. Maklumat dia 50% data masa penggunaan internet sekolah A adalah 9 jam dan 50% data masa penggunaan internet di sekolah B adalah 6 jam. Ada perkataan 50% dan 50% kat situ ya. Kalau dia suruh terangkan maklumat tentang julat antara kuartil. Katakan julat antara kuartil data tu adalah perjalanan nak pergi ke sekolah. Jadi awak buatlah 50% masa untuk pergi ke sekolah bagi murid A adalah 9 jam contoh. Lepas tu 50% pula mesti ada perkataan 50% masa untuk pergi ke sekolah bagi murid B adalah 6 jam contoh. Okey. Dan nombor 3, data masa penggunaan internet. Sekolah mana yang mempunyai serakan yang lebih besar? Sekolah A ke sekolah B? Okey, kalau dia suruh menyatakan maklumat tentang serakan ke atau yang mana lebih konsisten ke? Okey, konsisten macam tadi. Ataupun serakan mana yang lebih kecil, serakan mana yang lebih besar, kita lihat kepada sisihan piawai. Okey. Kalau sisihan piawai mana paling besar? Sekolah B paling besar kan? Kalau yang lebih konsisten mana? Lebih konsisten adalah A. Kalau dia kata lebih konsisten sebab serakan sisihan piawai lebih kecil, dia lebih bagus, maksudnya lebih konsisten. Okey, dan dari segi serakan dia pula, serakan dia kecil kalau sisihan piawai dia kecil sebab dia tertumpu pada nilai yang menghampiri min. Semuanya nilai-nilai yang hampir sama je. Jadi serakan dia lebih kecil. Kalau sisihan piawai dia lebih besar, menunjukkan serakan dia menjauhi nilai min. Jadi secara purata nilai dia jauh-jauh berbeza. Jadi kalau kita tengok data mana yang lebih serakan dia lebih besar. Jadi data masa penggunaan internet di sekolah B. Sekolah B mempunyai serakan yang lebih besar. Sebab apa? Sebab sisihan piawai dia lebih tinggi, 2.78 berbanding 2.15. Okey, kalau dia sisihan piawai dia besar, menunjukkan dia tidak konsisten. Tu kalau ditanya tentang konsisten. Kalau dia kata macam mana dengan serakan dia? Okey, serakan dia lebih besar sebab sisihan piawai dia lebih besar. Okey, jelas ya? Okey, seterusnya. Okey, kalau tadi yang pertama tadi kita dah dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan daripada pelbagai sukatan serakan. Dari segi julat dia macam mana, julat antara kuartil dia macam mana, sisihan piawai dia macam mana. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan mengenai data tu sendiri, terutama yang sisihan piawai lah. Tadi harap jelas. Okey, yang kedua pula, cikgu nak terangkan kepada kamu muka surat 128 macam mana nak membina dan mentafsir plot kotak. Kita nak belajar macam mana nak membina plot kotak pula. Okey. Perkara yang pertama, kita tengok dululah bentuk dia. Okey, ni bentuk satu, apa yang kita nampak?
Ni median dan kuartil 1, kuartil 3 dia tengah-tengah. Okey, dari segi data dia. Bentuk 2, kita nampak median ni berhampiran, menghampiri dengan Q1. Q3 nya jauh. Bentuk 3, median ni pula atau kuartil 2, kita boleh kata median tengah-tengah atau kuartil 2 tu menghampiri dengan kuartil 3 tetapi jauh daripada kuartil pertama. Okey, ni cara-cara lah macam mana nak buat plot. Yang tadi tu plot, sebelum ni plot titik. Sekarang plot kotak pula. Okey, perkara pertama kena kenal pasti nilai minimum. Nilai minimum dia kat tepi. Ni minimum. Okey, nanti cikgu pun kita tengok contoh lah. Ini adalah nilai maksimum. Kemudian kita kenal pasti median. Median kat tengah-tengah. Lepas tu kuartil pertama dan kuartil ketiga. Ada dalam plot kotak ni ada 5 point. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dan arrow-nya menghala ke kanan. Kemudian kita pun bolehlah plot kotak dengan menggunakan analisa data yang diberi. Okey, ni antara bentuk-bentuk plot kotak. Okey, kita seterusnya kita lihat contoh lagi. Okey, nanti cikgu ajarkan macam mana cara nak lukis plot ni. Tapi sebelum tu, ini cikgu ambil daripada buku teks. Okey, awak kena tahu. Okey, macam mana nak baca plot kotak ni? Okey, perkara pertama dia ada 2A dengan B. Cikgu terangkan dua-dua lah secara cepat. Yang ini adalah kalau dia tanya titik minimum, tengok yang paling kiri ini adalah maksimum. Yang tengah-tengah ini adalah median ataupun kuartil 2. Kalau yang ni, point ni adalah kuartil pertama dan di sini adalah kuartil ketiga. Jadi soalan dia kata, bagi setiap plot kotak ni, ada 2 ni plot kotak. Okey, plot kotak yang pertama, apakah bacaan median? Median adalah tengah-tengah. Jadi awak bacalah. Awak guna kertas graf lah yang terbaik kan. Okey, 50. Lepas tu, ni dia guna 50 dengan 60. Jadi satu kotak tu menunjukkan 2 nilai lah. 52, 54, 56, 58, 60. 2 nilai. Jadi kalau dekat sini 50, lepas tu dia 50, kemudian dia lepas satu kotak tu, lepas 50, 52. Jadi bacaan median dia adalah 52. Kuartil pertama dekat sini. Okey, 32, 34, 36. Kalau tengok dalam buku teks tu, muka surat berapa Lupa nak cakap, muka surat 227. Daripada buku teks dia lagi jelas lah. Ni tak jelas sangat ni. Kalau awak nampak dia tengah-tengah. Okey, ni 30, 32, 34, 36. Dia tengah-tengah. Okey, boleh tengok dalam buku teks dia tengah-tengah. Antara 34 dan juga 36. Dia tengah-tengah, jadi dia adalah 35. Okey. Kuartil ketiga. Kuartil ketiga 60, 60, 62, 64. Okey, 64. Dia betul-betul atas garisan. Okey. Julat antara kuartil adalah kuartil 3 tolakkan kuartil pertama. Tu memang formula yang kita dah belajar. Kita dapat 29. 64 tolakkan dengan 35. Nilai minimum. Nilai minimum ni yang tepi ni lah. Ni 10, 12, 14, 16, 18. Okey, ni 4 kotak ni 18. Yang ini nilai maksimum dia 80. Sebab betul-betul hujung ni 80. Okey, 80 maksimum, minimum 18. Julat. Julat adalah nilai yang paling besar, 80 tolakkan dengan 18. Okey. Okey, alright. Dapatlah 62. Samalah dengan yang ni. Cepat median dia 11. Tengok dari skala dia. Kalau yang ni 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi satu senggatan tu satu nilai dia. Kalau yang ni sifir 2, 52, 54. Tengok skala dia. Okey, kalau ni adalah median dia kat sini 11. Lepas 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 11. Okey, kuartil pertama dia 5. Kuartil pertama dekat sinilah betul-betul atas garisan. So 5. Kuartil yang ini lebih 1, dia jadi 21. Mudah saja baca saja kan.
Julat antara kuartil 21 tolakkan dengan 5. Kuartil 3 tolak dengan kuartil pertama dapat 16. Nilai minimum dia sifar. Hujung ni. Sifar. Nilai maksimum dia 35. Julat 35 tolak sifar. Okey. Slot yang kedua ni dia banyak membaca nilai daripada plot kotak. Okey, macam mana nak dapatkan julat antara kuartil, macam mana nak dapatkan julat, kita dah belajar pada minggu lepas. Ada formula dia. Julat macam mana? Yang besar tolak dengan yang kecil. Julat antara kuartil, kuartil 3 tolak kuartil pertama. Okey, cikgu ajar ni, cikgu gabungkan buku teks dengan buku modul. Jadi cikgu ajar lompat-lompat. Jadi awak ikut je flow apa yang cikgu ajar. Dan sekarang ni kita balik semula kepada buku modul PAK 129. Okey, ni macam mana tadi kita sebelum ni dalam buku teks tu dia dah lukis plot kotak, cuma kita nak dapatkan maklumat daripada situ, analisa nilai dia. Sekarang kita nak bina plot kotak tu. Okey, bina plot kotak tu semestinya kalau dia bagi data, taburan data tu, kalau dia belum susun, susun dulu ikut menaik. Tapi dalam buku modul PAK muka surat 129 ni dia dah susun dah cantik-cantik untuk kita. Okey, jadi yang penting untuk membina plot kotak, macam cara nak cari kuartil pertama, nak cari kuartil ketiga. Macam tu cara dia. Kita susun ikut menaik. Kita mulakan dengan median. Okey, kita tengok. Kalau cikgu nak lebih detail, cikgu tengok yang mana tengah-tengah. Cikgu potong-potong macam tu lah. Manual kan. Sebab ni data dia banyak. Baiklah, dia dah susunkan untuk kita kan. Potong. Kalau kita tengok, tak bolehlah potong habis kan. Kita nampak, boleh jugalah potong habis. Jadi, yang mana tengah-tengah? Yang tengah-tengah dia yang ni. Antara 16 dengan 16 tu. Jadi, macam mana tengah dia? Kita tak boleh ambil 16 ni, tak boleh ambil 16 ni. Sebab dia memang baki dia ada 2. Lainlah 16, 5, 16. 16, 15, 16. So, bila kita potong, kita tahulah tengah-tengah dia 15. Okey, kalau untuk kes ni, bila kita potong, kita dapat 16 dengan 16. So, median dia kita dah belajar pun sebelum ni. Nak dapatkan median dia, kena ambil tengah-tengah 16. Tambahkan dengan 16 bahagi 2. Jadi, median dia adalah di tengah-tengah. Median dia adalah 16 tu juga. Tapi 16 yang di tengah-tengah. Okey, dan daripada situ, jadi median dia dekat sini. Okey, median dia tengah-tengah. Untuk mendapatkan kuartil pertama. Okey, kita ambil 16 ni. Okey, sebab median dia adalah di tengah-tengah. So, ini adalah termasuk untuk kita kirakan kuartil pertama. Kita tengok betul ke? Okay, kita potong. So, sama juga. Dia ada balance 2 juga. 18 dengan 10. Jadi, tak boleh ambil 18, tak boleh ambil 10 sebab dia memang baki dia ada 2. Lainlah kalau tengah-tengah tu ada nombor kan. 9 ke. Jadi, kuartil pertama dia 9. Okey, jadi bila baki dia ada 2, macam tadilah kita ambil 8 tambah 10 bahagi 2. Jadi kuartil pertama dia adalah 9. Pentinglah maklumat ni untuk kita dapatkan plot, waktu plot tu nanti. Okey, median pun penting juga. Tu 16, nilai data dia ni 9 ni 16. Okey, ini pula cikgu tunjuk. Ni tadi median kita kat tengah-tengah kan. Jadi yang ni tak termasuk, kita ambil dia sebagai kuartil ketiga pula. Tengok baki dia yang mana. Baki dia ada 2. Jadi baki dia ada 2. Nak tahu median dia tak boleh ambil 18. Kuartil 3 tak boleh ambil 18. Tak boleh ambil 20. Jadi tengah-tengah dia adalah 19. Jadi data-data ni penting. Kemudian kalau boleh guna kertas graf. Kemudian cikgu gunakan dekat sini teruslah ya. Cikgu tak tunjukkan dekat graf yang lain. Okey, awak pun lukislah garis macam ni. Buat arrow-nya ke kanan. Lepas tu kalau boleh betul-betul lah atas garisan atas garisan yang pekat tu lagi cantik kan. Yang ni dia tak berapa nak ambil garis. Kalau graf kan dia ada garis hijau yang pekat tu kan. Ambil hijau yang pekat tu. Okay, kalau kat sini dia ambil, dia kena ikut skala. Bergantung kenapa dia ambil 5, 10, 15. Dia tengok dari segi bacaan dia. Terpulang pada awak nak ambil apa. Okay, sebab dia banyak 5, 5, 5, 5, 10 tu kan. Dia ambil sifir 5. 5, lepas tu dia ambil 2 cm. 2 cm tu adalah 2 kotak kecil tu kan. Ni 2 cm. Kalau 1 cm kat sini, ini 1 cm. 1 senggatan, ni 2 cm. Bacaan 2 cm, 2 senggatan.
Lepas tu dia buat 5, 10, 15. Okey, dia naik 2, 2, 2, 2 skala dia. 25, 30 dan 35. Paling besar, paling kecil 5, paling besar 35. Okey. Okey, kita lukis dulu skala dia. Kemudian kita naik satu baris. Okey, naik. Naik tu maksudnya naik inilah. 1 cm tu kita buat median dulu. Median berapa? 16. Nampak ni median 16 yang kita buat. Kalau salah kita kira, salah lah kita plot. 16 kat mana? Jadi kalau kita 5, 10 maksudnya setiap satu tu adalah satu senggatan tu adalah satu lah. 6, 7. Bukan kan? Kalau sifir 5, 2 senggatan tu adalah satu. 5, 2 kotak tu 6, 2 kotak lagi 7, 2 kotak lagi 8, 9, 10. Dia naik 2 kotak, 1, 2 kotak 1. Okey? Jadi kalau 16, kalau sini 15, so jangan ambil satu kotak, dia kena ambil gerakkan 2 kotak. Sebab 2 kotak dia kira 1, 15 dengan 16. 16 kat situ awak naikkan, awak letak hitam. Macam tu. Letak dulu, plotkan dulu. Okey, 16. Kenapa masa bila nak naikkan? Bukan kat sini 16, naikkan satu, naikkan satu kotak tu. Satu senggatan tu. 1 cm lah kita panggil. Kalau 2 cm 2 kotak tu. Kalau 2 cm dia besar sikit. Ni 1 cm. Okey, kemudian kita tandakan pula kuartil pertama 9. Kalau sini 10, maksudnya ke belakang lah 2 kotak ataupun kira lah 5, 6, 7, 8, 9. 2 kotak, 2 kotak. Okey, tandakan kat situ 9. Okey, 19 pula kuartil 3. 19 kat mana? Ni 10, ni 20, kurang 2 kotak tu 19 lah kan. Ataupun nak kira 15, 16, 17, 18, 19 pun boleh, mana-mana boleh. Naik 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak. Okey, kemudian kita plotkan dulu nilai minimum pun kena ada kan, kena ada 5 point. 1, 2, 3, 4 dan 5. Nilai minimum dia tengok kat situ lah daripada data. Paling kecil 5, tandakan 5. Paling besar 35. 35 dekat hujung lah 35. Ini mudah lah sebab nilai dia dah memang betul-betul atas skala dia. Okey, kemudian daripada situ awak ambil pembaris. Okey, dah ada 5 point ni, buat 5 point dulu. Kemudian ambil pembaris, sambungkan. Daripada nilai yang 5 sampai sambung guna pembaris sampailah nilai maksimum 35. Kemudian nama pun plot kotak, mesti ada kotak. Macam mana nak buat kotak dia? Okey, kotak dia cikgu nampak. Ni kan daripada paksi tengah tu awak naikkan 3 kotak kecil atas dan 3 kotak kecil bawah. Naikkan 3 kotak, tak payah banyak-banyak, ambil 3 kotak je. 3 kotak kecil bawah, 3 kotak kecil atas dan bawah. Ambil pembaris, sambung. Okey, garis. Berhenti. Dari kotak tu tak payah buat daripada minimum sampai maksimum, tak. Dia ambil daripada kuartil pertama sampai kuartil ketiga je. Okey, buat kotak macam tu. Okey, dekat median ni satu lagi. Dia buat macam tu. Right. Garis macam tu. Jadi ini kalau kita tengok kan tadi ada 3 bentuk kan. Bentuk yang mana? Bentuk nombor 1 ke? Bentuk nombor 2 ke? Bentuk nombor 3. Okey, dari segi bentuk 1 tadi cikgu dah terangkan bentuk 1 tengah-tengah, median dia. Yang ni dekat dengan kuartil 1, ini median dia dekat dengan kuartil 3. Bentuk 1, 2, 3 ni kategori mana? Kalau kita tengok ini adalah bentuk yang nombor 3 sebab median dia dekat dengan kuartil pertama. Boleh? Okey, boleh Jadi dekat sini yang ni tak perlu tulis. Kalau nak tulis pun boleh juga. Ni dia memang kena tulis. Kena tulis sebaiknya kena tulis Ini nilai minimum, tulis minimum. Ini nilai maksimum, ini tulis median. Tulislah kat atas boleh. Nak tulis kat atas boleh. Ni Q3, Q1, ni median, ni Q3. Okey, nak tulis kat bawah pun boleh. Hujung pun boleh, tak kisah mana-mana. Dekat kotak tu lah. Kalau boleh dekat hujung kotak, sama ada atas ataupun bawah. Okey, boleh faham? Cikgu ulang secara cepat. Mula-mula pentinglah, ini dah belajar lah minggu lepas kan macam mana nak dapat median kuartil 1, kuartil 2. Dia dah dapat tu, lukis skala dulu, tengok